Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, berita pagi edisi Isnin 10 April 2023 bersama saya Syairul Islam. Saudara, 7.2 bilion ringgit nilai projek yang diserahkan kepada kontraktor program Jana Wibawa melibatkan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW akan ditender semula selepas dibatalkan. Menterinya, Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi yang juga Timbalan Perdana Menteri memaklumkan keputusan pembatalan tender berkenaan dibuat Kementerian Kewangan. Beliau menjelaskan proses tender semula itu akan mengikut prosedur serta tata etika kewangan. Kita tahu bahawa ada sedikit gangguan dari segi pelaksanaannya, tapi yakinlah kalau tata etika dan juga peraturan diikuti, ianya akan dilakukan dengan segera dan insya-Allah projek-projek itu akan siap dalam tempoh yang telah ditentukan. Sebelum ini, Timbalan Menteri Kewangan Datuk Seri Ahmad Maslan berkata syarikat yang terbabit dalam projek program Jana Wibawa yang dilaksanakan ketika pandemik COVID-19 berpeluang menyertai tender terbuka yang akan dikeluarkan kerajaan. Baik, beberapa strategi sedang dirangka bagi memperkukuh kejaminan makanan negara. Memberikan komitmen itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof. Beliau yang juga Menteri Perladangan dan Komoditi memaklumkan kementeriannya serta Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bertanggungjawab di peringkat teknikal bagi menilai serta memberi input berkaitan isu pertanian sebelum ia dibentang di peringkat Kabinet. Dan siapa syarikat yang besar yang boleh menghasilkan termasuk mencari daripada universiti, daripada sini hasil-hasil kajian setidaknya sama ada dari segi baja, dari segi benih makanan atau tanaman ataupun bakar-bakar haiwan supaya kita dapat fokus juga pada pengeluaran benih-benih dan bakar-bakar dan keseluruhannya akan dilihat macam ni teknologi dapat digunakan supaya kita boleh memastikan kita mempunyai bekalan makanan yang cukup yang mampu dimiliki ataupun dibeli oleh rakyat kita. Akuinya, strategi keterjaminan makanan secara keseluruhan bakal memberi penyelesaian kepada teknologi yang sesuai dalam memastikan Malaysia mempunyai bekalan mencukupi dan mampu dimiliki rakyat. Mulai 15 April ini, Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama bakal membuka 103 pasar tani di seluruh negara bagi jualan khas Syawal Madani. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Abdul Rashid Bahri yang menanggung kerja Ketua Pengarah Fama memaklumkan pasar tani itu yang memfokus kepada jualan barangan keperluan bagi menyambut Aidilfitri akan beroperasi selama 6 hari hingga 20 April dengan harga barangan yang berpatutan. Pasar tani itu juga menyasarkan jualan sebanyak 12.5 juta ringgit akan dirasmikan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu di Pasar Tani Kelana Jaya pada 15 April. Fama yakin barangan keperluan untuk menyambut ketibaan Syawal yang dijual di pasar tani berkenaan mencukupi. Pemantauan secara turun padang juga akan dilakukan. Langkah memulakan kajian bagi memperhalusi insentif golongan peniaga terlibat dalam pelaksanaan menu rahmah dialu-alukan. Ke arah itu, satu mekanisme perlu diadakan bagi membolehkan peniaga melaksanakannya secara konsisten. Jadi dua-dua pihak ni melihat untuk pada satu halu tuju niat untuk memberi perkhidmatan yang terbaik untuk rakyat dan dalam masa yang sama peniaga pun boleh mendapat keuntungan sebab mereka beri khidmat. Menu rahmah ni bagus. Jadi perlu kita perkasakan dan perlu kita kaji balik supaya dua-dua pihak ni tak ada merasa mereka kena ada masalah dalam melaksanakan apa nama itu untuk melaksanakan menu rahmah. Jadi sahabat kepada kerajaan dan kepada peniaga-peniaga yang telah mencuba. Kajian dijangka dilaksanakan KPDN selepas sambutan Aidilfitri selepas beberapa bulan pasca pelaksanaannya. Kerajaan dia benda tu dan rahmah tu dia tak paksa. Itu itu sebenarnya sukarela. Kalau orang tu nak jual, jual lah. Orang tak nak jual, jual lah. Tak? Saya sebelum ramah pun saya dah jual murah dah. Belum lagi, dalam dulu lagi. Saya jual
Nasi telur goreng kicap dengan bawang tu RM2 je. Orang jual nasi RM2 kan. Saya jual dengan telur sekali. Bukan telur B, AA punya telur. Mana yang orang kata bermodal besar, bolehlah. Adalah keuntungan dia kan. Memang bagus ada menu rahmat ni bagi pada student-student yang tak ada income dia orang kan. Baik, di Miri Sarawak pula, para peniaga berpendapat inisiatif itu perlu diteruskan kerana ia memberi manfaat kepada segenap masyarakat, terutamanya golongan B40. Menu ramah di Miri itu amat menggalakkanlah bagi untuk orang yang berkekurangan pendapatan. Mungkin ada opportunity boleh dapatlah makanan yang bolehlah, makanan sihat. Kan seperti apa yang kita dapat dengar, menu ramah itu adalah something yang bagus untuk semua rakyat lah. Especially untuk yang kita pendapatan rendah. Bagus untuk semua orang lah. Kayak orang nak si mampu pun bila kita bagi menu rahmah tu, yang akan mungkin baginya kita beban gila lah dengan harga yang diberikannya. Menu rahmah di Miri masa ni yang harga RM5 ditawarkan tu bagi pelanggan memang diorang mampu milik lah. Sekarang ni ekonomi pun makin hari makin kita orang struggle kan. Tu yang buatkan menu rahmah ni di banyak pilihan. Umat Islam diingatkan untuk hanya merujuk kepada sumber rasmi termasuk saluran televisyen tempatan bagi pengumuman tarikh 1 Syawal dan sambutan Aidilfitri. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil turut berharap masyarakat tidak mudah percaya atau termakan dengan sebarang sebaran yang dibuat di media sosial mengenai tarikh itu. Pengumumannya di Malaysia yang terpakai hanya yang diumum oleh penyimpan mohon besar raja-raja. Jangan kita ambil tarikh daripada negara Indonesia ke, negara UAE ke, dalam TikTok ke, WhatsApp ke. Kita perlu rujuk saluran rasmi. Ya, maklumat yang disampaikan itu. Yang penting rujuk yang rasmi. Tak pasti jangan kongsi. Itu peringatan kepada semua. Peratus capaian rangkaian 5G di Malaysia setakat penghujung Mac lepas telah mencapai 55%. Perkembangan positif itu menunjukkan kerajaan berada pada landasan tepat dalam memastikan sasaran 80% kawasan berpenduduk mendapat liputan rangkaian 5G sebelum akhir tahun ini dapat dicapai. Ini adalah satu kemajuan yang positif dan bagi saya yang penting kita ingin pastikan pelaksanaan ini tidak tergendala. Dalam perbincangan setakat ini dengan syarikat-syarikat telekomunikasi yang sangat positif, ada beberapa pertimbangan yang telah diberikan apa yang boleh. Beliau turut memaklumkan akan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bagi memuktamadkan dasar dan hala tuju pelaksanaan 5G di Malaysia. Peraturan serta garis panduan dalam pengurusan taska di seluruh negara akan terus ditambah baik. Keperluan itu bagi mengelak insiden kanak-kanak tanpa penyeliaan berulang. Selamat menjalani ibadah puasa kepada semua. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri menegaskan ia penting bagi memastikan kualiti asuhan di pusat taska. Pekerja-pekerja kita, penyelia kita dan juga pegawai-pegawai kita, sukarelawan kita bagi membolehkan mereka untuk mengetahui apa yang mereka harus lakukan berdasarkan kepada syarat-syarat yang telah dilulus dan juga yang kita kemas kini yang terbaru ya. Jadi dari masa ke semasa kita akan melihatlah apa lagi perkara yang diperlukan untuk kita untuk memperbaiki keadaan di taska-taska. Beliau mengulas isu tular di media sosial yang mendakwa bayi berusia setahun sebulan telah diabaikan di sebuah taska baru-baru ini. KPWKM sebelum ini dilapor telah memberi notis peringatan serta mengarahkan taska itu ditutup buat sementara waktu. Pihaknya juga mengambil tanggungjawab bagi memastikan pengusaha taska berdaftar mematuhi syarat-syarat di bawah Akta Taska 1984 bagi memudahkan pengesanan sebarang kes yang berlaku di premis mereka.
Tindakan memuat naik dan menyebarkan kandungan berunsur lucah merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Sehubungan itu, Timbalan Menteri Komunikasi dan Digital Tiony Ching menasihati semua pihak lebih berhati-hati dalam memuat naik atau berkongsi kandungan yang tidak wajar bagi mengelakkan daripada dikenakan tindakan undang-undang. Pihaknya menerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM akan memberi kerjasama dengan pihak polis bagi mengenal pasti individu yang memuat naik kandungan tidak wajar tersebut. Saya nak menasihati orang awam. Saya tahu video ini sudah jadi viral, tetapi kami akan MCMC SKMM kami akan bekerjasama dengan pihak polis supaya untuk memastikan bahawa kandungan lucah ini tidak disebar, kerana ini memang merupakan satu kesalahan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia Seksyen 233. Beliau berkata demikian mengulas mengenai tindakan individu yang memuat naik dan menyebarkan video pasangan muda yang melakukan perbuatan jelik dalam kereta sehingga tular di media sosial baru-baru ini. Apa dia wang KWSP? Kumpulan wang untuk disimpan untuk masa depan. Setelah bersara, itu prinsip dia. Bila COVID-19 berlaku dan keputusan kerajaan begitu, PKP paling panjang di dunia, orang tak ada kerja, tak ada nak makan, saya di antara orang yang mendesak supaya dikeluarkan KWSP. Sebab dia dah tak ada wang. Dia tak ada kerja. Jadi kita keluarkan walaupun itu bercanggah dengan maksud KWSP yang awal. Sekarang keadaan sudah terbuka. Yang tak ada kerja dulu 80-90% sudah bekerja. Ini prinsipnya kena jelas dulu. Kalau kita buka, dia ada kesan kepada dana pelaburan negara. Dan orang yang menyimpan sedikit itu, dividen dia akan kurang. Dia pencen anak isteri dia nak makan apa. Sebab itu saya ambil keputusan bagi RM500 seorang supaya tabung dia naik sikit. Bersua kembali. Inisiatif Bitara Madani kini melaksanakan pelbagai usaha untuk memberi lebih keselesaan kepada rakyat dengan menambah baik perkhidmatan yang disediakan kerajaan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali berkata ini termasuk mengurangkan kesesakan di hospital dan pembangunan sekolah daif di seluruh negara. Inisiatif melihat kepada pelaksanaan menggunakan kos rendah berimpak tinggi dan boleh dilakukan secara pantas. Bagi konteks negeri pula, inisiatif My Mudah diperkenal bagi memudahkan urusan perniagaan agar dapat memberi kelebihan kepada kerajaan negeri menarik lebih banyak pelabur. Inisiatif My Mudah ini adalah bertujuan untuk memudahkan urusan perniagaan agar dapat memberi kelebihan kepada kerajaan negeri dalam menarik lebih banyak pelabur ke dalam negeri. Jadi dengan memudahkan urusan perniagaan, pertumbuhan ekonomi tempatan akan dapat dipertingkatkan. Dan pada masa yang sama, peluang pekerjaan akan diwujudkan bagi anak-anak tempatan. Baik, Perak menafikan dakwaan aktiviti mengorek pasir di Sungai Perak sebagai punca berlaku pergerakan tanah di muka sauk loji lawatan air LRA Teluk Kepayang Bota sekaligus menjejaskan 79,360 akaun pengguna air di daerah Manjung dan Perak Tengah 31 Mac lepas. Sebaliknya, masalah itu berlaku ekoran rebakan tanah di benteng sungai berhampiran LRA itu yang mengakibatkan tekanan pada paip air sehingga terputus bekalan. Kerajaan negeri turut memberi jaminan insiden serupa tidak akan berulang, terutamanya menjelang sambutan Aidilfitri. Jadi untuk itu sepanjang Hari Raya Aidilfitri ini insya-Allah kawasan-kawasan yang dahulunya terlibat dalam insiden itu insya-Allah mereka tidak akan hadapi. Bagi itu telah buat kerja-kerja pemulihan, LAP telah buat kerja pemulihan dan insya-Allah kita akan dapat bertahan lama. Misi Perdagangan dan Pelaburan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI ke China telah berjaya menjana potensi nilai ekspor 3.2 bilion ringgit. Menterinya, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz memaklumkan angka itu meningkat berbanding 2.44 bilion ringgit yang diumumkan baru-baru ini.
Nilai potensi ekspor itu disumbangkan beberapa sektor ekonomi masing-masing seperti sektor perdagangan, kelapa sawit serta elektrik dan elektronik. Pertambahan tu bila kita umumkan pada hari Ahad dan kita teruskan kita punya trip ke Hong Kong dan baru-baru ini diumumkan juga oleh syarikat tersebut, ya, syarikat Press Metal, yang mereka juga mendapat komitmen untuk daripada syarikat Cina untuk membeli hasil aluminium mereka lah. Pada 4 April lalu, Press Metal memeterai jualan ekspor segera Jongkong Aluminium bernilai 110 juta ringgit dengan Dacheng Enterprise Limited dari Hong Kong, selain menandatangani janji niaga ekspor selama 5 tahun bagi produk yang sama bernilai 670 juta ringgit. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM menyokong langkah Pertubuhan Kerjasama Islam OIC yang memberi amaran berhubung konfrontasi agama oleh tentera Israel ke atas kompleks Masjid Al-Aqsa di Baitul Maqdis. Ini merupakan satu perbuatan yang tidak boleh diterima oleh mana-mana manusia yang mempunyai pemikiran yang rasional. Yang tidak boleh kita tengok gambaran macam mana mereka-mereka yang sedang solat ditolak, menafikan hak mereka itu. Jadi saya ingat apa yang dibuat oleh OIC dan bantah-bantah yang dibuat itu kita memang setujulah. Tegasnya, perbuatan rejim Zionis itu merupakan tindakan yang tidak boleh diterima. Lebih-lebih lagi cuba menafikan hak umat Islam Palestin. Sebuah bangunan pangsapuri 4 tingkat runtuh di tengah-tengah Marseille, Perancis. Insiden letupan yang berlaku di daerah La Plaine telah mencetuskan kebakaran. Ia sekaligus menyukarkan usaha mencari individu yang tertimbus dalam runtuhan berkenaan. Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin memaklumkan terdapat antara 4 hingga 10 individu di bawah runtuhan. Pihaknya bagaimanapun masih tidak mengesahkan status kesemua mangsa. Kebakaran di kawasan runtuhan masih belum dipadamkan sepenuhnya. Lebih 100 anggota bomba terlibat dalam operasi pemadaman. Sementara itu, Datuk Bandar Marseille Benoit Payan memaklumkan kebakaran di lokasi insiden turut membantutkan operasi mencari mereka yang dikuatiri tertimbus. Setakat ini, 11 orang telah dipindahkan dari lokasi kejadian dan sekurang-kurangnya 5 mangsa kini menerima rawatan di hospital. Baik, India mewajibkan pemakaian pelitup muka di tempat awam susulan peningkatan kes COVID-19 di beberapa negeri. Antaranya Haryana di utara India dan Puducherry, sebuah bandar kecil di pantai Coromandel. Di selatan Kerala pula, semua wanita hamil, warga emas dan individu berisiko diwajibkan untuk memakai pelitup muka. Dalam tempoh 24 jam lepas, Kementerian Kesihatan India merekodkan 5,357 kes baru, menjadikan kes aktif di India kini mencecah 32,814 kes. Pada 30 Mac lepas, India mencatatkan peningkatan kes sehari sehingga mencecah 3,016 kes baru sekaligus mencatatkan kes harian tertinggi dalam tempoh 6 bulan. Anda mahu berbayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif Kerajaan Perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40, penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan, berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua. Beralih ke sukan, kita mulakan dengan saingan Liga Super. Seperti yang dijangka, giliran Kedah Darul Aman KDAFC di Pahang, Johor Darul Takzim JDT yang meneruskan momentum kemenangan. JDT berpesta gol 6-0 dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri malam tadi. Super Malaysia 2023. Jaringan pembuka tirai oleh penyerang sensasi kelahiran Argentina Fernando Martin Forestieri pada minit ke-23 melengkapkan saingan babak pertama sebelum mengganas dengan 5 gol pada babak kedua. Pemain pertahanan Muhammad Feroz Baharudin kemudian menggandakan jaringan pada minit ke-48
sebelum Oscar Pasero Arribas membolosi gawang pelawat sekaligus mencetak gol ketiga 2 minit kemudian. Sang Kenari terus berputih mata apabila pengadil Razlan Jofri Ali menghadiahkan sepakan penalti selepas pemain pertahanan Muhammad Akmal Malzahir menjatuhkan Bergson Gustavo Silveira da Silva dan menyaksikan pemain Brazil ini mudah menjaringkan gol pada minit ke-52. Jadi terus ganas memburu jaringan apabila Arif Aiman Muhammad Hanapi turut meledak gol kelima buat Harimau Selatan pada minit ke-76 sebelum Leandro Sebastian Velasquez menutup tirai jaringan pada minit ke-86 untuk kemenangan ke-8 berturut-turut pada aksi Liga Super. Keputusan ini menyaksikan JDT terus selesa dengan 24 mata selepas 8 perlawanan, manakala Kedah turun ke posisi ketiga 16 mata. Di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Kuala Nerus pula, Terengganu FC terus melebarkan rekod kemenangan dan mengutip 3 mata penuh selepas menundukkan Kuching City FC 2-0. Kem tuan rumah mendominasi babak pertama dengan beberapa percubaan tepat seawal minit ke-4. Namun gol pertama berjaya diraih pada minit ke-22 menerusi Jordan Mintah yang menyempurnakan hantaran cantik Adidak Cryson. TFC mendahului 1-0 hingga tamat separuh masa pertama. Masuk babak kedua, pada minit ke-52 Mintah sekali lagi menceriakan 4,000 penyokong tuan rumah apabila meledak gol kedua perlawanan dan gol keempat peribadi dalam saingan Liga Super musim ini. Baki perlawanan menyaksikan kedua-dua pasukan saling berbalas serangan, namun tiada jaringan dihasilkan sehingga tamat permainan. Kedudukan itu membolehkan TFC melonjak ke tangga kelima Liga dengan 13 mata daripada 8 perlawanan. Perlawanan di Stadium Bandaraya Georgetown Pulau Pinang pula menyaksikan Penang FC memanfaatkan aksi di laman sendiri selepas membenam PDRM FC 4-2. Kedua pasukan bermula gairah memburu jaringan, namun skuad kendalian Azmi Aziz berjaya memecah kebuntuan dengan meledak jaringan seawal minit ketiga menerusi Marcus Makaule. Gol berkenaan tidak mematahkan semangat skuad tuan rumah apabila James Okmusa dan Suni Saad meledak jaringan pada minit ke-11 dan 17 sebelum PDRM membalas tentangan dengan jaringan kedua menerusi Azmi Muslim pada minit ke-28. Bersambung babak kedua, pasukan jagaan Chong Gifat meledak jaringan sekali lagi hasil penyudah Suni pada minit ke-53 sebelum Rahmat Makasuf melengkapkan jaringan pada minit ke-69. Kita beralih ke kejohanan badminton All-Ian Masters. Bergu campuran negara Chen Tangji Toh Iwei berada di kelas tersendiri apabila menjadi pemain Malaysia pertama muncul juara pada kejohanan berkenaan. Pada aksi final berlangsung di Palladium Sports, bergu nombor 26 dunia dan pilihan ke-7 kejohanan menampilkan permainan hebat menoktahkan kemenangan 21-19, 21-17 dalam tempoh 35 minit ke atas pasangan Taiwan Ye Hongwei, Li Chia-sin. Ini merupakan pertemuan pertama Tang Ji Iwei yang baru digandingkan November lalu dengan gandingan dari Taiwan yang berada di kedudukan ke-25 dunia serta gelaran kedua musim ini. Turun selaku pilihan ke-7 kejohanan, pasangan negara tenang menyerap tekanan mendahului 11-8 pada pertengahan set pertama sebelum menang 21-19. Tang Ji dan Iwei terus mempamer aksi bertenaga pada set kedua sebelum mengesahkan kemenangan 21-17. Ini merupakan gelaran kedua dimenangi Tang Ji dan Iwei selepas menjorai cabaran antarabangsa Bangladesh 2022 tahun lalu. Tang Ji Iwei melangkah ke final selepas membenam wakil Indonesia Rehal Naufal Kusha Janto, Lisa Ayu Kusmawati yang juga pilihan keempat kejohanan dengan keputusan 21-10, 21-16. Saudara, selepas lebih 12 tahun, skuad baseball kebangsaan akhirnya berjaya menyertai kejohanan dalam kalender Persekutuan Baseball Asia BFA. Skuad lelaki dijadual menyertai kejohanan Piala Asia Timur Bangkok pada 27 April, manakala skuad wanita bakal menyertai kejohanan Piala Asia Hong Kong pada 19 Mei. Presiden Persekutuan Baseball Malaysia BFM, Sazali Hussein, menetapkan sasaran tertentu susulan kembalinya nama Malaysia dalam kalender BFA.
Walaupun kita boleh dikatakan muka baru kembali ke pesada antarabangsa, tetapi untuk pasukan lelaki kita menyasarkan untuk menjadi 4 yang terbaik. Sementara pasukan wanita kita tidak pernah berganjak daripada sasaran awal kita untuk melayakkan diri ke kejohanan Piala Dunia buat pertama kali. InsyaAllah. Kejohanan ini juga. Industri e-sukan Malaysia semakin berkembang dengan penganjuran kejohanan tempatan kini telah mencapai tahap antarabangsa. Mengakui perkara itu, Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli selepas melihat sendiri penganjuran Liga Professional Mobile Legends MPL MY 2023. So kita tengok hari ini pun setting dia memang level international. Dan tadi pun dengan pengendali pun dia cakap inspired by regional punya matches. Sebelum ni kita nak bagi experience yang sama dekat kita punya league sendiri. So all the best dan looking forward lah sekejap lagi punya ni. Kita nak tengok suasana dia lagi. MPL yang memasuki edisi ke-11 telah bermula pada 10 Mac lepas di Stadium Juara Bukit Kiara. Edisi lalu, skuad e-sukan Tim Hak mencipta sensasi apabila berjaya muncul juara pada penampilan sulung dalam perlawanan Grand Final MPL Malaysia musim ke-10 dengan mengejutkan juara bertahan pasukan Todak. Perlawanan bola sepak Liga Super 2023. Pertembungan kini semakin sengit dalam memburu takhta kejuaraan. Isnin 10 April, Sri Pahang FC bertemu Kelantan United FC 9.30 malam secara langsung di saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstreaman langsung di RTM Klik. Saudara, paparan ramalan cuaca dari Met Malaysia itu tadi mengakhiri Berita Pagi edisi Isnin 10 April 2023. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Saya Syairul Islam. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.